Jadi kita masih dalam tajuk menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah cipher. Tapi kali ini kita menggunakan kaedah yang ketiga iaitu transposition. Yang pertama iaitu columnar transposition. Kalau sempat kita masuk kepada rail fence transposition. Okey. So yang ni kita dah belajar tadi. Kita masuk kepada transposition cipher yang pertama iaitu sebelum tu kita kenali dulu apakah maksud transposition cipher. Okay, transposition cipher mengubah kedudukan abjad dalam teks biasa. Dia ubah kedudukan. Abjad-abjad yang terkandung dalam teks biasa adalah tetap. Dia tetap, tak ada berubah. Okey, cipher ini melakukan perubahan terhadap kedudukan abjad dalam teks sahaja. Dalam teks sahaja. Perubahan yang berlaku ini juga dikenali sebagai pemutaran atau pencampuran, scrambling. Jadi teks tu dia tak berubah, cuma dia berubah secara pemutaran ataupun pencampuran lah. Okay, penyulitan dan yang sulit menggunakan transposition cipher ini memerlukan penggunaan kunci. Okay, jadi dua jenis transposition cipher ialah columnar transposition dan rail fence cipher. Ada dua. So kita pergi kepada kaedah yang pertama iaitu columnar transposition. Okay, bagaimana kaedah columnar transposition ini? Okay, caranya ialah dengan menulis mesej dalam jadual secara mendatar dengan bilangan laju yang telah ditetapkan. Laju Satu perkataan dipilih untuk dijadikan kunci penyulitan. Jadi kamu kena gunakan perkataan sebagai kunci. Tak kisahlah perkataan apa pun, asalkan dia ialah satu perkataan. Okay, bilangan abjad dalam kunci akan menentukan bilangan laju dalam jadual. Bilangan abjad dalam kunci menentukan bilangan lajur. Abjad-abjad yang ada dalam kunci akan menentukan cara bagi mengubah urutan abjad dalam mesej. Okey. Setiap abjad dalam mesej akan ditulis pada setiap petak dalam jadual. So columnar transposition ni dia menggunakan jadual. Okey. Baik, contoh. Okey, langkah-langkah menyulitkan teks biasa, maklumat mesyuarat akademik. So kita nak menyulitkan maklumat mesyuarat akademik ni menggunakan columnar transposition. Okey, langkah pertama. Katakan perkataan bola digunakan sebagai kunci. Bina satu jadual dan kemudian isikan baris yang seterusnya dengan nombor berdasarkan susunan abjad, iaitu A sama dengan 1. Okey, ni kata kuncinya ialah bola. Dia gunakan kata kunci bola. Jadi kita buat satu jadual dan kita masukkan setiap perkataan bola ni dalam setiap petak dalam jadual. Kemudian kita tentukan nombor bagi setiap huruf. Jadi huruf A ialah huruf yang pertama. Jadi kita letak A itu nombor 1. Kemudian selepas A ialah huruf B. Kita ikut susunan dari A sampai Z. Jadi kita letakkan ikut nombor ikut susunan abjad. So A yang pertama, kemudian B. B susunan yang kedua, jadi kita letak nombor 2. Okey, lepas tu L. L kita letak nombor 3 dan O yang terakhir. Sebab susunan dia yang ke belakang. Jadi dia ialah nombor 4. So yang pertama sekali kamu buat jadual dan letakkan kunci tadi. Okey, dengan perkataan bola.
Kemudian, daripada sini kamu gunakan formula untuk menghitung bilangan baris yang diperlukan dalam jadual. So, kamu kena hitung dengan cara, ini rumus dia, bilangan abjad dalam teks biasa. Dalam teks biasa ni kita ada 25 huruf. A sampai Z ada 25. Kemudian kita bahagi dengan bilangan abjad dalam kunci. So, kunci kita tadi bola. So, bola ni tadi dia ada 4 huruf saja. Jadi, kita bahagikan 25 dengan 4. So, kita dapat 6.25. Jadi, kita ambil nombor genap. Kita bundarkan menjadi 7. Kita ambil yang nombor yang besar. Jadi, kotak kita akan ada 7 baris. Okey, ni langkah kedua. Langkah kedua, guna formula untuk cari bilangan baris. Okey, so kita dah tahu baris yang kita nak buat ialah 7. Jadi, kita buat 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jadi, yang perkataan bola ni tadi, kita sambung je. 7 kotak ke bawah. Ataupun 7 baris ke bawah. Okey, kemudian kita isi semua abjad dalam teks biasa tadi. Teks biasa ni maklumat mesyuarat akademik ke dalam petak kosong dari kiri ke kanan baris demi baris. Jadi kita baris yang pertama dari kiri. So kita masukkan M, A, K, L, U, M, A, T dan seterusnya sampai perkataan terakhir. Message biasa kita tadi. Okey. So kita susunkan dia. M, A, K, L. U dah habis kan sini, kita turunkan dia. Maklumat mesyuarat akademik. Okey, walaupun dia ada jarak sini. Okey, kamu tak perlu letak jarak dekat sini lah. Kamu sambungkan semua huruf dalam teks biasa tadi. Okey, tanpa ada jarak. Okey, seterusnya kalau kamu tengok ada kotak yang kosong dekat bawah ni. Jadi kamu boleh letak sebarang huruf. Sebarang huruf di dalam 3 kotak ni. Okey, contohnya X, T, Z. Okey, sebarang nombor boleh. Tak ada masalah untuk kita lengkapkan jadual ni. Okey. Seterusnya, langkah yang ketiga. Okey, mulai dari lajur. Lajur tu yang menegak Lajur 1. Jadi yang ni kita dah susun tadi 1, 2, 3, 4. Jadi kita mula dari lajur pertama. So lajur pertama yang ni. Okey. Ditulis dari atas ke bawah. Ini diikuti dengan lajur-lajur yang seterusnya. Jadi kamu tulis So lajur pertama baca dari atas ke bawah. So L, T, Y, A, I, Z. Lajur kedua M, U, T, D, K. So, tulis Lajur ketiga K, A, S, R, K, M, T. Dan lajur keempat A, M, E, X. Ini tujuannya kita letak sebarang nombor bagi kotak yang kosong lah. Okey. So kita ada 4 lajur dan ada 4 susunan mengikut lajur tadi. Okey. Seterusnya kita susun mengikut lajur tadi. 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama kita letak di depan. Seterusnya lajur yang kedua. Lajur yang ketiga. Dan lajur yang keempat. Oh, ni cikgu salah ni. 3 dulu 3, 4 dulu. Okey. Nanti cikgu tukarlah. Okey, so yang penting ni kamu susun dia mengikut lajur 1, 2, 3, 4. Jadi yang ni terbalik ni tadi. Cikgu pun tak perasan ni. Okey.
Okey, boleh faham So yang ni cikgu tukar baliklah yang ni, jawapan ni. Okey. So 1, 2, 3, 4. 4 laju. Okey, contoh 2/4. Okey, Ramli menerima teks sifar dan kunci daripada pelatih bola sepaknya seperti yang ditunjukkan di bawah. Teks sifar dia E sampai X ni. Okey. Dan kuncinya ialah pintu. Okey, kuncinya ialah pintu. Okey, langkah pertama, isikan baris dengan nombor mengikut susunan abjad. Yang ni maksudnya kita nak decrypt dia, decryption kita nak nyah sulit dia. Sebab kita dapat teks sifar. Okey, jadi prosesnya dia terbaliklah. Okey. Yang pertama sekali kamu letak pintu. Sebab kata kunci kita ialah pintu. So kita buat jadual. Kemudian langkah kedua kita letak nombor mengikut susunan abjad. So dekat sini I yang abjad yang pertama, N nombor 2, P nombor 3, T nombor 4, U nombor 5. Okey. Ini penting ni. Kalau salah susun habis salah. Okey, seterusnya langkah kedua, kita kira berapa jumlah abjad dalam teks sifar tadi. Okey, so kita susun A, P, I, A, L, A, N sampai X ni. So kita dapati ada 30 bilangan abjad teks sifar ni. Jadi kita kirakan berapa bilangan baris dia. So bilangan abjad dalam teks sifar kita bagi dengan bilangan abjad dalam kunci. So bilangan abjad dalam kunci tadi ada 5. Bilangan abjad sifar ada 30. Jadi 30 bagi 5 ialah 6 baris. Okey, langkah kedua dia mesti kira baris. Kalau tak dapat baris tak boleh buat. Okey, dia 30 Okey, seterusnya kita kembangkan jadual dalam langkah kedua tadi dengan tambahan 6 baris. Sebab kita dah dapat kiraan tadi 6 baris. Jadi kita susun di bawah nombor abjad tadi dengan 6 lagi tambahan baris. Okey. Kemudian kita isikan abjad teks sifar tadi dalam jadual secara menegak berdasarkan kepada urutan nombor. Okey. So yang ni nombor pada teks sifar tadi. So kita tahu ada 6 baris. Jadi kita pecahkan dia kepada 6, 6, 6, 6. Okey. So ada 6 baris. Jadi kita susun dia 6. So ini yang pertama 6. Kemudian yang ni 6 lagi baris kedua. 6 lagi untuk baris ketiga, 6 lagi huruf untuk baris keempat dan 6 lagi untuk baris yang kelima. Jadi kita susun balik mengikut laju. So yang ni laju pertama kita susun secara menegak ke bawah. E, I, E, A, L, A dari atas ke bawah. Ini decryption jangan confuse dengan penyelidikan tadi. Okey, yang kedua, baris kedua. So kita susun N, P, K, I, A, K. Baris ketiga, laju ketiga S, A, D, N, O, P. Baris keempat A, E, T, N, S dan X. Dan baris kelima R, N, E, D, E, X. Okey. Kita masukkan dia mengikut laju dia. Okey. Boleh faham? Okey. Jangan salah susun. Kamu susun ikut nombor kunci tadi Jangan buat sini 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Okay, dia mesti ikut kedudukan kunci tadi dan juga nombor kedudukan bagi kunci tadi. Okay.
Okey. So jadi daripada jadual yang dah siap tadi, kita baca dari baris pertama dari kiri ke kanan. Jadi kita tulis balik ke bahagian ruangan lain lah. So SENAR. Okey, kita tulis kat bawah SENAR. Sambung yang baris ke bawah. Okey. Jadi kamu dapat macam ni. Senarai pendek pemain bola sepak XX. Kalau kamu susun baris baris demi baris, jadi kamu dapat perkataan yang ini. Okey. Seterusnya kita boleh baca lah sebenarnya. Jadi kita lengkapkan teks biasa kita dengan ayat yang penuh. Okey. Senarai pendek. Jadi kita tulis senarai. So ada jarak pendek, jarak pemain, jarak bola, jarak sepak. So ini ialah maklumat yang hendak disampaikan. Okey. Jadi jawapan akhir kamu mesti yang macam ni lah yang boleh dibaca. Yang ni boleh dibaca tapi dia sekali harum satu perkataan. So kita boleh tulis ayat yang terakhir lah sebagai ayat penuh. Okey. Jadi kita dah belajar sampai columnar transposition. Jadi sebelum cikgu sambung, semua okey? Semua boleh? Boleh faham? Dekat mana yang tak faham? Nurmiram, yang mana tak faham? Semua. Semua. Okey, semua. Dia cakap dia tak faham dekat grup. Ada ke dia message? Tak ada pun. Okey. Jadi cikgu rasa cukup dua ni. Yang real fans safer tu nanti hari Isnin, bukan hari Rabu lah Hari Rabu. Sikit je sehingga satu kaedah tu je yang last. Okey. Baik, cikgu ulang balik secara sekali harum sekali imbas. Okey. Untuk columnar transposition, yang pertama sekali kamu kena tahu dia punya kata kunci dia. Okey. Kemudian kita buat jadual dan masukkan huruf kunci tadi dalam setiap kotak dan kita kemudian letakkan nombor mengikut susunan abjad. Okey. Tapi kamu jangan terbalikkanlah 1 2 3 4. Biarkan ikut perkataan atau huruf kunci tadi. So kalau A dekat ujung, 1 tu dekat ujung lah. Okey, langkah kedua dia mesti kira baris. Okey. Kalau untuk penyulitan, kamu bahagikan bilangan abjad dalam teks biasa. Ada 25. Bahagi dengan bilangan huruf dalam kunci. Okey, dapat bilangan baris. Okey, lepas tu kamu sambung baris mengikut bilangan baris yang dah kamu kira tadi. Kalau 7, tambahkan 7 lagi ke bawah. Okey.
Seterusnya kamu masukkan teks biasa tadi ke dalam setiap kotak, baris demi baris dari kiri ke kanan. So dia akan habis ke bawah lah, sampai ke bawah. Kalau ada ruang kosong, kamu letak sebarang huruf. Okey, apa-apa huruf pun boleh, tak semestinya X, T, Z ni. Okey. Kemudian kamu dah susun tadi. Jadi dah susun dalam lajur dan baris tadi. So kamu ambil lajur demi lajur dan kamu tulis balik kepada text cipher. Okey. So lajur pertama kamu letak dekat bawah dan sambung dengan lajur yang kedua sehingga lajur yang terakhir. So kamu akan dapat satu text cipher. Okey. Ini untuk penyulitan. Untuk nyah sulit, sama cara, cuma dia untuk bilangan baris ni dia terbalik lah. Okay. So yang ni kunci sama. Kamu buat kotak dan letak nombor mengikut susunan abjad. Kemudian langkah kedua, cari bilangan baris. Okay, bahagikan bilangan abjad dalam text cipher. So yang ni text cipher. So ada berapa jumlah huruf dia, kemudian kamu bahagi dengan bilangan abjad dalam kunci. Kamu dapat baris dia. Okey. Tambahkan 6 baris dan kemudian kamu susun ikut lajur demi lajur. Jadi kalau baris tadi kita dapat 6, jadi kita kena bahagikan setiap huruf dalam teks cipher ni kepada 6 bahagian. Okey, 6 huruf untuk satu bahagian. 6 huruf bahagian kedua, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kamu masukkan dalam kotak ni. Dan kita nak nyah sulitnya, kita baca dari baris pertama. Dan sampailah baris yang terakhir. Kemudian terakhir sekali kamu tulis dalam ayat yang penuh. Ayat yang betul lah. Okey. Yang boleh dibaca. Okey. Pigpen tadi. Pigpen ni tadi kamu kena ingat dia punya tu sajalah. Dia punya kedudukan sempadan bagi setiap abjad. Okey. Kalau yang ni apa dia punya huruf dia. So kamu tuliskan huruf bagi teks teks biasa Okey. So yang ni kalau tak ingat kamu boleh rujuklah dekat dalam buku teks ataupun dalam slide cikgu ni. Okey. Baik, untuk latihan hari ni, so kamu kena buat nombor 1 dan nombor 2 sajalah. Okey, nombor 3 ni kita belum masuk. Jadi nombor 1 dan nombor 2. Okey. So nanti cikgu share slide ni dalam grup dan juga cikgu screenshot lah latihan ni. Okey, nanti cikgu bagi link untuk kamu hantar latihan macam sebelum ni lah. Okey, supaya senang cikgu susun dan kumpul mengikut hari kelas kita. Okey. So hari Rabu kita masuk kepada yang terakhir lah. Kaedah yang terakhir. Okey. Ada soalan lagi? Okey, kita ada soalan. Cuba angkat tangan. Semua. When, siapa ni? Larry, okey, Larry ada. Larry tak angkat. Okey, ni link kehadiran tengok dekat chat. Okey, so sampai di sini saja untuk pembelajaran pada hari ini. Kita sambung pada hari Rabu minggu depan, tajuk kaedah yang terakhir. Okey, so jumpa lagi. Latihan jangan lupa buat. Itu cikgu akan rekod. Okey.
Okey, jumpa hari Rabu. Okey, sama-sama.